Baiklah, kembali dalam cerita di sebalik berita. Kalau di segmen yang pertama tadi bersama dengan Hasimi Muhammad atas perkongsiannya tentang bagaimana masyarakat orang asli mengharapkan kemudahan infrastruktur, itu yang dikongsikan oleh Hasimi Muhammad. Tetapi sebelum nak ke segmen yang kedua ini, tadi di segmen pertama pada awal-awal tadi saya kongsikan terkait dengan perkembangan COVID-19. Kalau boleh saya kongsikan lagi sekali untuk yang terlepas, kes baharu ini adalah kes baru iaitu 16 kes untuk hari ini kembali kepada 2 digit. Pecahannya 4 kes import, 12 adalah kes tempatan, menjadikan jumlah keseluruhan 9,235 kes. Baiklah, untuk hari ini pada lebih kurang pada jam 2 ataupun 3 petang tadi, kenyataan akhbar dikeluarkan oleh Menteri Kanan Pertahanan. Kalau anda nak baca artikel penuh, anda boleh terus ke astroawani.com. Ini adalah 5 tumpuan utama kenyataan media Menteri Kanan Pertahanan terkait dengan PKPP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, yang mana difahamkan 136 individu di kompaun manakala 4 individu yang lain direman. Untuk butiran lanjut, anda terus ke astroawani.com untuk mendapatkan, kami rangkumkanlah sebenarnya untuk fahaman dan juga bacaan anda secara ringkas tumpuan utama bagi kenyataan media Menteri Kanan Pertahanan untuk hari ini. Baiklah, untuk waktu ini seperti yang anda saksikan tadi, ada sedikit infografik tentang Sabah memilih. Saya nak bersama dengan Wakil Astro Awani di Sabah, Shahrizal. Hari ini Shahrizal, kita tahu pilihan raya negeri Sabah belum lagi bermula, tetapi tim ataupun pasukan daripada Astro Awani ditempatkan lebih kurang ada 4 ataupun 5 reporter ataupun wartawan. Jadi mungkin kita nak bertanyakan tentang bagaimana bagi Shahrizal dan juga editor Astro Awani, Asim Ahmad dan juga rakan-rakan yang lain membahagikan kerja. Saya pasti walaupun pilihan raya negeri belum lagi bermula, tetapi bagi di Astro Awani, gerak kerja untuk mendapatkan maklum balas khususnya daripada realiti rakyat. Kita nak tahu sentimen rakyat bagaimana tentang pilihan raya negeri ini sudah pun bermula. Jadi mungkin Shahrizal mungkin boleh kongsikan kepada kami bagaimana strategi, macam mana Shah dan juga rakan-rakan lain berbincang, membuat liputan hari ini, liputan harian untuk hari ini bagaimana? Baik, terima kasih Fauzi. Baik, seperti apa yang Fauzi katakan, memang betul ada 4 reporter, sebenarnya 4 wartawan yang mewakili Astro Awani berada di Sabah, dan antaranya editor Astro Awani sendiri, Asim Hassan, ketika ini berada di Kota Kinabalu. Yang mana wakil Astro Awani Sabah seorang lagi iaitu Rizal Abdullah berada di pantai timur Sabah, juga telah membawakan perkembangan berita di sebelah pagi tadi berkenaan dengan majlis yang disempurnakan oleh Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal. Dan seketika tadi juga rakan sukan Ruzani Zulkifli juga turut berkongsi perkembangan berita berkenaan dengan UMNO dan juga Barisan Nasional. Dan saya sebenarnya di sini pula di Tuaran Sabah ini, di Tuaran di mana yang ni adalah merupakan Tamparuli. Kalau nak tahu, di belakang saya ini sebelah sikit ni Boji, kalau yang tak pernah sampai ke Tamparuli ini, di belakang saya ini merupakan jabatan gantung Tamparuli yang menjadi ikon pelancongan sebenarnya bagi daerah Tuaran ini. Dan kalau ada yang berkesempatan boleh juga berkunjung ke sini. Ini merupakan salah satu ikon pelancongan yang bersejarah kerana pembinaan jambatan, iaitu di sebelah kiri saya, bukan jabatan gantung di belakang saya ini. Jambatan di sebelah kiri saya ini telah dibina terpaksa mengorbankan nyawa seorang gadis, yang itu sebenarnya boleh disaksikan sendiri di tugu peringatan yang telah dibina di sebelah kanan saya. Itu juga ada kita kongsikan visualnya. Dan seperti yang kita bincangkan bersama rakan-rakan tugas di Kota Kinabalu bersama Asim Hassan dan Ruzani Zulkifli, kita ingin melihat sebenarnya realiti rakyat, bukan sahaja untuk menghadapi pilihan raya. Sebenarnya kami di Sabah ini telah pun bergerak sekitar sebulan lebih yang lalu, telah pun meninjau-ninjau berkenaan dengan isu-isu rakyat. Kerana kita ingin bawakan apa yang berada di Sabah, apa pula realiti kehidupan di Sabah, khususnya dalam suasana Perintah Kawalan PKP dan ketika COVID itu bermula, dan bagaimana kita melihat sendiri apa yang dilakukan rakyat, apa yang telah dilakukan mereka untuk menyambung kelangsungan hidup mereka. Dan di sini, di Tuaran ini, di daerah Tuaran ini, saya pada awal pagi tadi telah pergi ke Pekan Kecil di Kiulu. Dan saya sebenarnya seperti apa yang kita bincangkan bersama Ruzaini dan juga Asim Hassan untuk melihat sendiri apa sebenarnya masalah yang dihadapi penduduk-penduduk yang boleh kita bawakan bersama untuk tatapan penonton Astro Awani. Dan sedikit untuk saya kongsikan, Fauzi, sebenarnya apa yang dibangkitkan di sekitar Pekan Kecil di Kiulu itu, mereka membangkitkan kalau
jika saya tidak ke sana, sebenarnya saya sendiri tidak tahu bahawa telah berpuluh tahun, lebih daripada 50 tahun sebenarnya penduduk di Pekan Kyulu itu sebenarnya telah menggunakan air yang bukan air terawat sebenarnya, tapi menggunakan air graviti. Graviti ini sebenarnya bukan air graviti yang disedut pada tanah, tapi diambil daripada sungai-sungai kecil yang berada di sekitar. Kalau kita ikutkan ada bukit ataupun hutan simpan Taparuli yang di sebelah bukit Taparuli itu merupakan pekan kecil Kyulu, dan terdapatnya sungai kecil, dan di sungai itulah yang mereka ambil air untuk berpuluh tahun lamanya untuk mereka buat untuk air minum dan untuk mandi dan sebagainya. Dan itu yang disuarakan oleh penduduk-penduduk di sekitar kawasan Kyulu, dan mereka juga mengharapkan sebenarnya agar prasarana seperti jalan raya juga ditambah baik, kerana kalau diikutkan sepanjang perjalanan saya daripada Kota Kinabalu ke Tuaran dan ke Taparuli dan kemudian ke Kyulu, menyaksikan sendiri bagaimana susul jalan yang tidak begitu baik sebenarnya, kerana terdapat banyak kejadian tanah runtuh dan juga terdapat juga projek-projek yang tidak dapat disiapkan lagi. Ada juga jalan-jalan tanah-tanah runtuh ataupun jalan yang tidak sempurna ini telah berlalu terlalu lama, sekitar 5 hingga 6 bulan tidak dapat disiapkan sehingga hari ini. Tapi mungkin itu yang boleh dijawab oleh pihak berkuasa tempatan berkenaan dengan apakah punca dan masalah yang dihadapi. Kerana menurut penduduk, mereka telah mengajukan pelbagai aduan kepada pihak berkuasa berkenaan dengan isu pembangunan, isu air dan isu jalan ini, bagaimana mereka untuk melihat perkara itu lebih jelas. Dan saya sebenarnya juga sempat bertemu dengan pemimpin-pemimpin di daerah Tuaran ini, antaranya ahli parlimen dan juga ahli Dewan Undangan Negeri di Kyulu, dan itu saya akan kongsikan nanti di astroawani.com. Dan saya Fauzi sempat juga meninjau berkenaan dengan kerana hasil perbincangan juga pada lewat malam tadi bersama Hasim Hassan dan juga Zainul Zulkifli, mengatakan kita ingin memberi fokus juga kepada apakah yang dilakukan belia khususnya di Tuaran, di Kyulu ini. Kita ambil contoh saja Fauzi, kalau kita lihat apa yang berada di hadapan saya, yang kita kongsikan juga nanti visualnya jika ada sekarang ini, visual berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh sekumpulan sukarelawan Persatuan Seni Budaya Tuaran yang dipanggil sebagai pesta. Mereka ini adalah merupakan badan bukan kerajaan sebenarnya, dan mereka bergerak secara sendiri. Jadi saya ditanyakan bagaimana situasi sebelum COVID dan juga selepas COVID. Menurut mereka, sekiranya buat masa ini, gaji mereka ini adalah sukarelawan. Gaji mereka RM10 sahaja satu hari, daripada pukul 8 pagi sehinggalah pukul 5 ataupun 6 petang. Kalau ikutkan pukul 6 petang dah gelap di sini, dah hampir senja. Dan hanya RM10 pendapatan kerana bergantung kepada kehadiran penduduk atau kehadiran pelancong yang melalui kawasan itu melihat sendiri apa yang berada di jabatan menjadi ikon pelancongannya, diangkat menjadi ikon pelancongan pada 2019. Dan mereka ini hanya bergantung kepada sumbangan pelancong-pelancong, dan saya sempat bertemu dengan sekumpulan ataupun rombongan pelancong daripada Pulau Pinang yang datang. Sebenarnya tadi saya bertanyakan bagaimana keadaan di sini, dia mengatakan persembahan mereka bagus untuk mengekalkan budaya dan sebagainya, tapi mereka tidak tahu cerita di sebaliknya, bagaimana mereka ini survival mereka selepas COVID, kerana sumbangan daripada orang ramai itu tidak dapat menampung kehidupan mereka untuk kehidupan seharian. Dan di kalangan mereka adalah hanya 2 sahaja yang merupakan orang dewasa yang kita boleh ambil kira 40 tahun ke atas, dan selebihnya adalah merupakan belia-belia. Ada mereka yang merupakan graduan lepasan universiti yang tidak dapat mencari pekerjaan, dan mereka menyertai persatuan pesta ini menjadi sukarelawan untuk bersama-sama untuk mempersembahkan persembahan kebudayaan. Kerana berbanding pada sebelum COVID-19 berlaku, sebenarnya apa yang dikatakan mereka, pendapatan ataupun sumbangan boleh mencecah sehingga RM1,000. Jadi mereka boleh berkongsi seramai 30 individu yang berada di sini. Kerana itu saja yang boleh mereka lakukan. Kerana kalau nak dilihatkan apakah pembangunan ataupun peluang-peluang pekerjaan di sekitar Tuaran ini, boleh dikatakan tidak pesat membangun seperti 1,5 jam perjalanan, iaitu di daerah Kota Kinabalu. Kerana kalau dibandingkan di Kota Kinabalu, pastinya peluang-peluang pekerjaan itu banyak. Tapi tidak banyak Fauzi, apa yang mengejutkan saya juga, kerana saya sempat menemui salah seorang pemuda ataupun belia. Belia tersebut adalah berasal daripada Beaufort. Dia, kalau ikut ke perjalanan daripada Beaufort ke Tuaran ni, saya anggarkan sekitar 4 jam perjalanan sebenarnya, dan beliau telah berhijrah ke sini untuk mencari pekerjaan dan beliau dapat. Tetapi
saya tanyakan adakah beliau datang bersama dengan kawan-kawan yang lain ataupun sekampung, katanya hanya beliau yang dapat pekerjaan di sini dan selebihnya ada kawannya yang mendapat pekerjaan di negeri jiran itu di Sarawak. Mereka takut katanya untuk ke Semenanjung kerana takut jika pergi tiada peluang pekerjaan. Jadi saya bertanyakan soalan, kalau 10 orang kawan, ada berapa ramai sebenarnya yang tidak punya pekerjaan? Jadi yang dinyatakan kepada saya 6 orang, nisbah 6 daripada 10 belia tidak mempunyai pekerjaan ketika ini di negeri Sabah, Koji. Okey. Syah, saya pasti banyak lagi cerita yang boleh dikongsikan Syah dan juga rakan-rakan lain, Asim, Rizal dan juga Ruzani, dan seperti yang Syah kongsikan bermula daripada liputan hari ini, kemudian kita cerita tentang di Pekan Kiulu tadi, yang awal-awal tadi yang anda semua saksikan itu adalah sedikit visual yang dirakam oleh Syah dan juga juru kamera, gambar-gambar di Kialu, Pekan Kialu, Pekan Kecil di Kialu, kemudian dikongsikan pula tentang anak muda dan juga pekerjaan. Terima kasih kepada Syah. Saya pasti Syah dan juga rakan-rakan lain ada sahaja cerita realiti rakyat, bukan sahaja tentang politik, tetapi cerita tentang realiti rakyat sama ada pekerjaan, ekonomi, pelancongan, IKS, teknologi, kemudian infrastruktur dan juga prasarana akan dibawakan setiap hari. Saya pasti Syah boleh dan juga rakan-rakan yang lain boleh berkongsi tentang cerita itu, kerana Sabah memilih bukan cerita tentang politik saja, kerana Sabah memilih, yang memilih itu adalah rakyat. Terima kasih pada Syah dan juga rakan-rakan lain yang terus memberi komitmen yang tinggi berkongsi cerita khususnya di negeri Sabah. Sekiranya itu saja untuk waktu ini. Saya Fauzin, kita jumpa lagi.